sejahtera. Okey, baiklah. Hari ini cikgu, wakil daripada Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Meru, ingin menerangkan sedikit berkenaan inventory minat kerjaya. Okey, cikgu Syafa. Okey, kita mulakan dengan slide yang pertama. Okey, apakah kepentingan inventory minat kerjaya? Selalunya Unit Bimbingan dan Kaunseling selalu mengingatkan pelajar-pelajar supaya membuat inventory minat kerjaya. Untuk pengetahuan semua murid, setiap daripada pelajar akan membuat 2 kali ujian minat kerjaya, iaitu semasa di tingkatan 1 dan juga semasa di tingkatan 3. Okey, kita lihat apa kepentingan inventory minat kerjaya. Okey, inventory minat kerjaya ini atau kita boleh short form dia, kita panggil IMK. Okey, IMK ini digunakan untuk membantu murid membuat sasaran kerjaya pada masa hadapan bermula dari tingkatan 1. Maknanya, daripada tingkatan 1, awak dah boleh buat penilaian apa awak nak jadi pada masa hadapan. Okey, untuk membantu murid mengenali cita-cita yang sesuai dengan personaliti masing-masing, kerana hampir 80% murid tidak mempunyai cita-cita. Bila cikgu masuk kelas relief, ramai bila cikgu tanya, okey, siapa yang dah ada cita-cita? Tapi ramai yang langsung tak ada cita-cita. Jadi apabila murid dah jelas dengan cita-cita yang sesuai dengan personaliti, maka perkara ini akan membantu murid untuk memilih aliran yang sesuai semasa di tingkatan 4 dan akhirnya berjaya mendapat tempat di universiti dalam bidang yang sesuai bersandarkan cita-cita yang ingin awak capai. Okey, IMK ini sebenarnya mengambil inventory daripada Holland. Menurut Holland, seseorang individu akan merasa puas jika dapat bekerja dalam persekitaran yang sesuai dengan dirinya. Contoh, kalau orang itu mempunyai sosial yang tinggi, maka dia akan menjadi lebih cemerlang jika dia bekerja dalam bidang sosial. Okey, terdapat 6 persekitaran pekerjaan yang menyokong personaliti individu dan didominasikan oleh jenis personaliti tertentu, iaitu kita ada yang pertama iaitu realistik, yang kedua social, yang ketiga investigative, yang keempat enterprising, yang kelima artistik dan yang keenam conventional. Okey, cikgu akan terangkan satu-satu apa itu realistik, apa itu social, apa itu investigative dan seterusnya. Okey, kita tengok dulu realistik. Realistik ini sebenarnya persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran praktikal dan mekanikal. Okey, murid-murid yang ada personaliti realistik ini, mereka lebih cenderung untuk bekerja dengan objek, peralatan, mesin, haiwan dan juga tumbuhan. Okey, mereka akan mempunyai kemahiran yang sangat baik dalam penggunaan peralatan, mesin, lukisan mekanikal, haiwan dan juga tumbuhan. Mereka ini lebih suka bekerja di luar bangunan. Okey, dan lebih suka bekerja dengan objek. Okey, apa ciri-ciri personaliti realistik? Orang yang mempunyai ciri-ciri personaliti realistik ini, beliau adalah seorang yang sangat praktikal, mekanikal, lebih cenderung untuk bekerja menggunakan peralatan dan mesin, berprinsip, tegas, akur dan juga seorang yang introvert. Maksudnya, orang yang realistik ini, dia sangat tidak suka untuk bekerja dengan orang. Dia lebih suka bekerja dengan objek kerana dia bukan jenis orang yang banyak bercakap. Okey, contohnya kita ada jurutera. Jurutera ni sebenarnya dia banyak sangat lapangan kerjanya, antaranya adalah elektrik, awam, mekanikal dan juga mekanikal. Pengaturcaraan komputer, kinimeter, penyelenggaraan mesin, chef pun kita ada banyak sebenarnya. Kita ada culinary, pastry dan juga bakery dan juga ketenteraan dan lain-lain. Okey, kita pergi yang next. Okey, investigative. Okey, bila kita cakap investigatif ini, pekerjaan ini adalah persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran menyelidik, saintifik, intelektual, analitikal dan sangat mementingkan ketepatan. Okey, suka memerhati, mempelajari sesuatu, membuat penyelidikan, menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah. Sangat menghargai bidang ilmu sains dan juga
matematik. Orang investigatif ini adalah orang yang bermain dengan fakta-fakta sains dan juga matematik. Okey, ciri-ciri personality kita tengok seorang yang sangat meminati bidang saintifik dan kerjaya yang bercorak taktikal. Suka untuk membuat pemerhatian dan juga menganalisa. Seorang yang sangat bersifat ingin tahu dan mengaplikasi teori yang dipelajari. Okey, contoh pekerjaan yang sesuai dengan orang yang investigatif ini adalah pegawai perubatan, ahli farmasi, ahli kaji cuaca, ahli biologi, astronomi, profesor. Kalau nak jadi cikgu pun, dia boleh jadi guru sains dan matematik. Dia akan jadi ahli kimia, ahli fizik dan juga lain-lain. Okey, kita tengok, kemudian kita akan tengok artistik. Okey, artistik ini adalah pekerjaan yang persekitaran memerlukan daya intuisi yang sangat tinggi, ekspresif, original, kreatif, inovatif dan juga artistik. Okey, suka bekerja dalam situasi yang kurang berstruktur, tidak rutin dan tidak berulang-ulang. Okey, mempunyai apresiasi yang sangat tinggi dan sangat menghargai hasil seni kreativiti. Okey, ciri-ciri. Okey, apa itu orang ciri-ciri personality dia? Okey, seorang yang sangat imajinasi, intuitif, ekspresif, estetika dan juga emosional. Seseorang yang reflektif, bebas. Orang yang sangat bebas dalam menjana ataupun memberi idea. Okey, sensitif dan idealistik. Kalau kita tengok kawan-kawan awak, kalau dia agak sensitif itu, maksud dia adalah orang yang artistik. Jadi orang yang artistik ni hatinya sangat lembut. Jadi kalau kita tengok kawan-kawan kita yang mudah terasa tu, mungkin dia adalah orang artistik. Okey, contoh pekerjaan yang sesuai dengan orang artistik adalah arkitek, pelukis, pelakon, penggiat seni yang berkaitan dengan seni lah, mereka fashion ataupun juru hias dalaman yang dekor-dekor rumah tu. Okey. Kemudian kita akan tengok next slide. Social. Social ini adalah persekitaran pekerjaan yang memerlukan interaksi ataupun komunikasi dengan manusia. Kalau kita tengok yang tadi, dia sangat suka bekerja dengan objek. Tapi untuk orang yang social, dia kena bekerja dengan manusia. Kalau dia tidak bekerja dengan manusia, dia akan jadi satu stres kepada diri dia. Okey, macam mana kita nak kenal orang-orang yang social ini? Okey, orang yang social ini adalah orang yang mempunyai kemahiran interaksi yang sangat tinggi. Contoh, kalau kawan baru kenal pun dia boleh pergi say hi, dia okey sangat-sangat, dia relax saja untuk bertegur. Kalau dia duduk dalam bas seorang-seorang, sebelah dia tu adalah orang lain, dia sangat senang untuk bertegur dengan orang di sebelah dia. Okey, dia sangat suka membantu, memberi perkhidmatan dalam menyelesaikan masalah. Jadi selalunya orang yang sosial ini, orang sangat suka mendampingi dia. Okay, kalau orang cerita masalah sikit, dia boleh mendengar dengan baik. Okay, dan suka bergaul dengan orang lain tanpa mengambil kira latar belakang ataupun kita panggil menerima tanpa syarat. Maksudnya, dia tak kisah kawan dia tu macam mana. Sama ada kawan dia cantik ke, lawa ke, tak cantik ke, apa ke, dia boleh terima. Dia sangat open. Okey, contoh pekerjaannya, contohnya cikgu ataupun kaunselor ataupun jururawat. Kalau kita tengok jururawat, dia tidak pernah ada satu standard siapa yang boleh jadi pasien dia. Okey, siapa yang sakit dia akan terima siapa sahaja untuk datang ke ward dan dia akan layan seperti biasa. Okey, pegawai kebajikan ada, penyambut tetamu ada, pramugara. Okey, itu adalah contoh-contoh pekerjaan yang sangat sesuai dalam bidang sosial. Okey, kita pergi dalam bidang enterprising. Okey, bila kita tengok enterprising ini, dia adalah persekitaran pekerjaan yang melibatkan pengurusan dan juga pentadbiran. Selalunya orang enterprising ini kita akan kaitkan dia dengan duit sebab dia sangat sesuai untuk terlibat dalam bidang perniagaan dan juga keusahawanan. Okey, kenapa orang enterprising ini kita panggil dia orang duit? Orang enterprising ini sebenarnya orang yang sangat senang untuk mempengaruhi orang lain. Okey, dia sangat mudah untuk mengarah, memimpin dan menguruskan individu lain, terutama dalam menjual produk dan juga memberi idea dia. Jadi sumbangan dia itu sebenarnya
untuk memberi keuntungan kepada organisasi. Jadi, macam mana kita nak kenal orang yang enterprising ini? Okey, orang yang enterprising ini adalah orang yang sangat sukakan pencapaian. Okey, mempunyai daya pujuk yang tinggi macam cikgu cakap tadi. Orang enterprising ini sangat senang untuk jual produk. Jadi kalau kita bagi satu-satu produk dekat dia ni, contoh KPI dia hari ni 10 orang dia nak dapat klien. Jadi dia akan dapat klien 10 orang. Okey, sebab dia ada keyakinan diri yang sangat tinggi dan dia sangat mesra dan senang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kita tengok, senang kita nak kenal orang enterprising bila kita pergi Tesco ke apa kan, dekat tangga escalator tu selalu kita ada tengok jual buku ada, orang jual kuih ada. Okey, jadi orang yang menceburi bidang itu selalunya dia ada enterprising yang tinggi. Kalau kita tengok dia orang bercakap, yang tak nak beli kadang-kadang boleh terbeli. Itu adalah orang yang enterprising dia sangat tinggi sebab dia sangat berjaya mempengaruhi orang lain. Okey, contoh pekerjaan yang sesuai untuk orang yang enterprising ini adalah usahawan, pengarah syarikat ataupun bahasa awak kita panggil CEO syarikat. Okey, ataupun pekerja bahagian jualan, kita panggil sales executive ke, ataupun bahagian pemasaran, bekerja di bahagian bank. Bukan yang di counter bank tu bahagian bank yang menjual produk-produk bank. Contoh, kita ada produk bank daripada ASB. Jadi orang enterprising ni dia sangat sesuai berada di dalam produk yang dihasilkan oleh bank itu. Okey, ataupun wartawan, peguam adalah salah satu bidang enterprising. Kenapa cikgu cakap peguam ini enterprising? Sebab peguam adalah orang yang mesti perlu berjaya mempengaruhi orang lain. Kalau kita jadi peguam, kita nak klien kita menang betul. Jadi dia perlu ada ciri-ciri personality yang mempengaruhi orang lain. Okey, kita pun nak boleh tengok dalam bidang saham, kita ada penganalisa saham, ejen pelancongan dan juga macam-macam lagi. Okey. Yang terakhir, yang keenam, kita ada personality conventional. Right? Persekitaran pekerjaan yang berstruktur dan teratur yang melibatkan data, nombor dan juga kerja-kerja perkeranian. Melakukan kerja dengan terperinci, mengikut peraturan dan juga arahan. Kalau kita tengok orang konvensional ni adalah orang yang sangat senang untuk mengikut arahan. Kalau awak tengok dalam adik-adik atau kawan-kawan awak, orang konvensional ini selalunya pakaian dia kemas. Kalau kita tengok kakak awak ke abang awak ke kan, orang konvensional ini dia susun buku daripada yang besar ke kecil. Tapi kalau orang sosial, dia tak susun buku daripada besar ke kecil, dia main susun je. Tapi untuk orang konvensional, dia akan susun sangat teratur. Okey, dan kalau kita ganggu sikit pun meja study dia tu, dia akan tahu mesti ada orang yang ganggu meja study dia sebab dia sangat orang yang teratur. Okey, dia boleh hafal setiap apa yang dia buat. Okey, ciri-ciri personality dia sangat berstruktur tinggi, teliti macam cikgu cakap tadi. Kalau orang sentuh meja study dia pun dia boleh jump sebab dia sangat yang teliti. Daya tahan yang tinggi, akur pada arahan, praktikal, membuat kerja mengikut aturan. Okey, kalau kita tengok orang-orang sosial, dia jarang dikaitkan dengan konvensional. Sebab orang-orang sosial ni, dia nak buat file ataupun dia nak susun file pun dia malas. Sebab dia bukan orang yang bekerja dengan objek. Tapi untuk orang konvensional, kalau awak bagi dia untuk buat file, atau kalau awak bagi dia untuk buat account ke ataupun edit apa-apa, dia sangat boleh buat dengan senang. Okey, pekerja yang sangat senang untuk menerima arahan, cermat, cekap dan boleh membuat kerja secara rutin. Okey, jadi orang konvensional ini dia tidak kisah untuk buat perkara yang repeat ataupun berulang. Contoh, hari ni dia buat account, esok dia buat account, besok pun dia buat account. Jadi dia relax saja. Okey, dia tak ada stress pun untuk bekerja dengan cara yang berulang-ulang. Okey, contoh pekerjaan yang sesuai dengan orang konvensional ini adalah kerani, macam cikgu cakap tadi, accountant. Kalaulah dia jadi cikgu sekalipun, dia tidak boleh jadi guru kaunseling.
okey, nanti dia akan stres dalam bilik kaunseling. Jadi orang dah tak akan masuk bilik kaunseling. Jadi dia kena jadi guru akaun, guru perdagangan ke, okey, dia kena jadi pegawai bank, pegawai cukai. Macam cikgu tadi cakap tadi, ada pekerjaan yang bekerja di bank tapi dia bukan di bahagian depan, dia bahagian produk. Tapi orang konvensional ini dia bekerja di bahagian hadapan, iaitu pegawai bank yang kira-kira duit dan sebagainya, dan juga pegawai cukai. Okey, operator komputer, penilai harta, juru audit, juru wang dan juga pegawai perangkaan. Selalunya kita tengok juru wang dekat cashier tu, okey, selalu kita marah, kenapa dia ni tak pernah senyum? Okey, kenapa dia tak pernah senyum? Sebab dia adalah orang konvensional, dia bukan orang sosial. Orang sosial dia sangat senang untuk senyum, tapi untuk orang konvensional dia sangat teliti dalam buat dia punya kerja. Jadi perkara yang normal untuk juru wang yang dia tak senyum, muka serius saja kan. Kalau dia tersilap kira duit, tersalah bagi-bagi ke apa bagai, dia juga yang kena. Jadi sama-samalah kita maafkan juru wang yang kurang dalam memberi senyuman ataupun kurang mesra. Alright? Okay, tapi kalau awak bila nantilah bekerja part time dan sebagainya, kalau awak jadi juru wang, cashier dekat bahagian depan tu, janganlah tak senyum-senyumlah sebabnya orang yang datang ataupun pelanggan yang datang membawa rezeki. Okey, cikgu dah terangkan 6 ciri-ciri personality dalam IMK. Sekarang ini cikgu nak terang juga macam mana awak nak dapat result awak, macam mana awak nak tahu result awak. Sebab ada setengah awak yang dah buat waktu form 1. Okay, macam cikgu cakap tadi, IMK ini ditadbir semasa awak di tingkatan 1 dan juga di tingkatan 3. Jadi kalau awak dah di tingkatan 2, awak boleh buat semakan. Okay, di tingkatan 1 pun awak boleh juga buat semakan di laman web yang cikgu akan terangkan selepas ini. Okey, bagaimana untuk membuat semakan keputusan IMK anda? Okay, cikgu pergi ke next slide. Okey, awak nampak di sini cikgu ada bagi URL di sini. Maksudnya awak type HTTP ni sampai .my itu di dalam Google search engine awak. Tak kisahlah kalau awak guna Google lah. Kalau awak guna Internet Explorer lah. Kalau awak guna Microsoft Edge pun Microsoft Edge lah. Awak type sahaja di situ, kemudian dia akan masuk ke satu paparan yang cikgu tunjuk kat gambar ni. Okey, bila dia masuk ke paparan ini, belum klik yang murid ni, ada gambar 3 orang ni. Awak tak boleh klik yang KPM ni, dan awak pun tak boleh klik yang guru kaunseling. Awak hanya boleh klik ataupun awak cuma boleh akses awak punya result, awak punya keputusan IMK di dalam kolom murid ni. So awak klik saja murid, dia akan pergi ke page yang ini. Bila awak tengok page yang ini, dia suruh awak masuk nombor IC. Jadi tolonglah ingat nombor IC. Siapa yang tak ingat nombor IC, pergi ambil IC, bawa IC, and then baru awak key in IC awak. Bila awak dah masuk key in IC awak, klik saja perkataan masuk dekat situ, dan dia akan bawa kepada awak kepada beberapa soalan keselamatan. Kenapa dia ada soalan keselamatan ni? Tujuannya adalah untuk memastikan itu memang awak yang masuk, bukan orang lain. Soalan keselamatan yang macam mana itu yang dia akan tanya. Okey, soalan ni sangat simple. Selalunya kalau cikgu tengok, dia akan tanya nama mak, nama ayah, nombor phone mak, nombor phone ayah, atau nombor IC mak, nombor IC ayah. Andai kata awak tak tahu, contohlah naik soalan keselamatannya adalah nombor phone mak, mak, awak pun masukkan nombor phone mak. Tiba-tiba awak key in, salah pula. Biasalah nombor phone kadang-kadang kita tukar. Mungkin awak bagi dekat cikgu yang awal tahun, tapi awak dah masuk laman web ni tengah tahun. Mungkin mak awak dah tukar nombor lain. Jadi awak boleh tukar soalan. Dia akan ada button tukar
tukar soalan lain. So, awak tukar soalan lain untuk awak cari soalan yang betul-betul awak tahu. Alright. Kemudian, bila awak dah masuk soalan apa semua, dia akan masuk kepada awak punya detail. Okey, bila dia masuk detail awak cari. Ada dekat kolom atas tu IMK. Okey, kemudian awak tengok bahagian IMK sini. Dia ada IMK, ada kalau yang form 3 punya dia ada IMK, dia ada ITP. Jadi untuk yang IMK ni awak tengok bahagian IMK je lah. Alright. So awak tengok bahagian kod ini. Bila tengok kod ada 3 kod. Setiap orang mesti ada 3 kod. Okey. Tak ada yang tiba-tiba ada 1 kod saja, ada 2 kod saja. Tak ada. Dia mesti ada 3 kod. Alright. Kita tengok contoh yang cikgu bagi ni. Okey. Yang cikgu bagi ni contohnya kod ARI. Okey, di mana A itu maksudnya artistik, realistik dan juga investigatif. Jadi bila awak dapat 3 kod itu, awak boleh terus refer kepada penerangan yang cikgu cakap 6 tadi. 6 personality tadi. Contoh awak ada kod artistik kan. Jadi awak buka balik penerangan cikgu yang bagi artistik. Jadi bila baca baru awak boleh tahu, oh sebenarnya saya ni orang artistik. Jadi kalau awak orang artistik, awak dah boleh tahu. Contoh sekarang awak di kelas 1, awak tahu awak adalah orang artistik. Jadi awak dah boleh apa cita-cita yang sesuai dengan awak. Okey, bila dah dapat cita-cita yang sesuai, awak pun boleh aim juga. Selepas ini tingkatan 4, saya kena masuk kelas mana? Saya kena masuk kelas manah ke? Saya kena masuk kelas bijak ke? Saya kena masuk kelas efisien ke? Okey, jadi awak dah boleh tentukan kelas mana yang awak perlu masuk berdasarkan minat yang sesuai dengan awak. Awak punya minat lah, awak punya personality. Supaya bila awak dah masuk di aliran yang betul, nanti bila habis SPM, awak akan isi UPU. Okey, UPU ni maksudnya satu sistem yang kita isi untuk kita apply sama ada diploma ataupun matrikulasi dan sebagainya. Jadi bila awak dah berada pada aliran yang betul, ini akan memudahkan untuk awak isi apa bidang yang sesuai untuk awak semasa di universiti. Tak adalah nanti bila awak habis degree, awak rasa kenapa saya berada pada bidang ini sedangkan saya tak sesuai. Jadi tak adalah macam awak tersalah bidang. Okey. Jadi tentukan cita-cita awak berdasarkan kod yang awak dah dapat tadi untuk gapai cita-cita awak sampai awak berada di puncak, insya-Allah. Alright, semoga sedikit daripada cikgu, semoga anda dapat mengenali diri anda, personality anda, cita-cita dan akhirnya mampu menjadi seseorang yang boleh membanggakan keluarga terutamanya dan memberi semangat kepada keluarga dan juga masyarakat. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.